Are you guys still there anyway? Yes, madam. Right. Yes, madam. Okay, Yes, just madam. kalau you rasa macam saya dah hilang energy ke apa, nanti awak cakap, go madam, boleh? Go, madam. Okay, so anyway, kita start balik untuk this Animalia. First thing first, sebab kita dah tahu dia adalah multicellular dan dia eukaryote, then kita tahu dia boleh organize into tissue. Tissue ni macam yang awak belajar dalam chapter lepas dulu-dulu kan, the cell structure dengan function ni, kan kita ada um, muscle tissue, kita ada skeletal tissue kan. So supposedly dia boleh buat ni lah kalau dia dah multicellular, dah boleh jadi bone and everything. But apparently kita found out that even though dia multicellular dengan dia uh, apa tu multicellular, lepas tu dia heterotroph and then dia apa nama panggil tadi? Ni dia cepat multicellular. Eukaryote the eukaryotes tu kan, tapi apparently ada juga yang kita tengok dalam multicellular ni dia tak dapat jadi tisu. Okay, dia tak boleh membentuk tisu. So bukan dia lah, a few organism ni dia tak ada tisu langsung, tak ada muscle tissue, dia tak ada nerve tissue, dia tak ada no tissue at all. So that's why dia kena bagi kepada cell organization. So dia bagilah antara yang tak ada tisu ni langsung, no tissue, no true tissue dia panggil no true tissue. Dia macam nak ada tapi tak ada sebab dia dah banyak sel. Supposedly macam dah ada lah sepatutnya kan, tapi macam tak ada. So no true tissue. Dan kita bagikan kepada have tissue. Okay, ada tissue betul. So yang ini kita panggil dia sebagai parazoa. Ini bukan kurungan lah. Inilah dia sebenarnya parazoa. Okay, kita bagi nama dia no true tissue adalah parazoa. Manakala yang ada tissue betul ni kita panggil dia sebagai eumetazoa. Ingat perkataan zoa tu bermaksud binatang. So para tu maksudnya macam disable. So because dia tak ada tissue, dia banyak disabilities dia. Ataupun dia macam cacat sikit lah. Bukan dia banyak disability dia. Dia kurang able. Bukan kurang able juga. Dia para lah. Okay, para maksudnya kekurangan. Zoa, binatang yang kekurangan sikit. Okay, so that's why anyway, maksud dia adalah dia tak ada true tissue. Manakala eumetazoa ni ada tissue. So this parazoa, the one yang kita klasifikasikan kat sini, mana-mana yang semua binatang yang kita jumpa, oh dia ni tak ada true tissue. Kita terus masukkan dia dekat dalam bahagian ni, kat dalam parazoa ni. So dia pun jatuh di bawah phylum yang dinamakan sebagai phylum Porifera. Okay. So now yang tissue ni pula sangat banyak. Okay, the one that develop into true tissue sangat-sangat banyak. So now we have to consider another thing yang kita rasa itu adalah point of evolution dia yang menyebabkan dia more evolved compared to another organism, okay, compared to another binatang. So dari segi apa first yang kita bagikan dia daripada segi body symmetry. Okay, body plan. Sama ada dia radial ataupun dia bilateral. So untuk radial ni bermaksud kalaulah dia punya bentuk macam ni kan binatang tu, kalau kita potong macam ni ataupun horizontal, bentuk dia tetap sama. Okay, kita potong dia lah daripada mana segi 3D pun, dia akan sama antara satu sama lain. Let's say yang ni kena sama dengan yang ni. Kalau kita potong kat sebelah sini, yang sebelah sini sama dengan sebelah sini. Okay, itu yang dipanggil sebagai radial lah. Dia body plan dia lebih kurang sama untuk setiap tempat. Okay, itu bermaksud tak macam awak lah. Macam awak bilateral. Bilateral ni bermaksud kalau saya potong macam ni, okay, yang ni dengan ni sama kan? Ada tangan, ada kaki, ada badan, ada buntut. So, apa yang dengan buntut? Ada, well, memang korang ada buntut kan? So, itu semua. And then kalau saya potong daripada segi vertical ni pula, dah tak sama. Sebab only have kaki, only have peha and all. Manakala yang ni pula ada kawasan otak. So tak sama. Yang macam tadi ni, katalah bentuk dia pun macam ni. Let's say bentuk dia macam ni. Macam mana nak buat bentuk cendawan lah senang. Okay. Katalah bentuk dia macam cendawan pun, kalau kita potong dekat sini, kat sinilah ada kaki dia, kat sinilah ada dia punya kepala, kat sinilah tempat makan dia, pun sama. Kat sini pun ada semua. Tempat makan, kaki dan kepala. Kalau saya potong vertical, kat sini pun still ada tempat makan, tempat kepala, tempat minum,
Kat sini pun ada kaki, makan, kepala. Okay, so dia macam potonglah macam mana pun tempat tu tetap sama. Do the function yang sama as well. Okay, bukan just on the bentuk, but it's on the body plan itself. Okay, bukan plan tu, bukan bentuk saja, it's the plan itself. Boleh? Boleh. Okay, so saya teruskan je. Saya anggap korang boleh lah sebab saya tahu internet pun tak berapa elok ni. So anyway, radial dengan bilateral. So whichever organism yang banyak-banyak ni kan, kita pun carilah ramai-ramai pergi jalan ke lembah sana, lembah sini, jumpa animal ni, jumpa animal tu. Kita pun tengok kita pun check lah dia kan. Okay, kita dapati dia eumetazoa. Lepas tu kita check dia dari segi sama ada di bilateral ataupun di radial. So yang mana-mana yang you classkan kepada radial ni, dia termasuk di dalam phylum Cnidaria. Okay, kebanyakan dia orang ni memang duduk dekat kawasan berair lah untuk Cnidaria dan juga Porifera ni, sebab dia macam tak berapa nak advance sangat. Dia kadang-kadang memerlukan air untuk tolong dia support badan dia. Macam kita dah advance, tisu-tisu kita contoh macam ada bone and everything kan. So kita dah boleh duduk dekat kawasan land. Right? Kawasan land. So anyway, Cnidaria, bilateral, and then, okay, so apa kaitan, nak off sikit lah, apa kaitan dengan yang biasanya kurang evolve, dia memerlukan air sikit, and then yang lebih evolve memerlukan, dia dah boleh hidup dekat land. Dulu dikatakan macam kita adalah satu plat saja, okay, satu plat saja. And so they say that the ocean ataupun air lebih banyak. The tanah-tanah pun, the benua-benua ni pun sebenarnya dia orang cakap ada di antaranya yang terhasil disebabkan oleh letusan gunung berapi daripada dalam dasar laut. And then in the end of the day, dia jadi tanah. So you can imagine that our ancestor dulu semua berada dekat dalam air. Semua jenis yang lebih mudah survive dekat dalam air. So that's why yang kurang advance ni, yang kurang evolve ni, biasanya dia memerlukan air untuk support dia. Okay, untuk support body dia and everything. So yang dah lebih advance, dia dah boleh hidup dekat tanah, dekat darat. Dia boleh support diri dia tanpa perlukan air. So yeah, that's. Then kita pergi pada bilateral ni. Dalam banyak-banyak binatang yang kita jumpa ke seluruh lembah, ke seluruh daerah, ke semua tempat, ke dalam dasar laut and everything. Now, the one yang kita letak dalam bilangan bilateral ni terlampau banyak lagi. Masih terlalu banyak lagi. So, dari segi apa point of evolution yang kita nak bahagikan sekarang? So, sekarang kita boleh bahagikan dari segi dia punya, sebab kita dah ada radial dan bilateral, which is the body plan dia orang kan, yang sama ada macam saya cakap tadi, kepala, kaki, buntut. Sebab anus ni salah satu benda yang penting juga untuk evolution. Okay, anus, tempat dia penyah kumbuhan ni. So kalau di tempat dia tu berada dekat tempat yang berbeza-beza dan spesifik, so dia lebih advance. Okay, manakala radial ni pula, kalau dia macam lebih kurang sama je kat semua tempat pun, dia ada benda yang sama, kepala, anus semua kat tempat yang sama. So bila dah bilateral ni, dia jadi lebih kompleks sikit. So the body plan can be divided into 3 pula. Okay. Sebab sekali lagi, radial ni macam saya cakap, even nak potong kat sini pun, kat sini lah dia punya buntut, kat sini juga dia punya mulut. Sini juga buntut, sini juga mulut dia. Kalau potong kat sini pun, kat sini ada buntut, kat sini ada mulut. Kat sini ada buntut, kat sini ada mulut. So, kenapa buntut mulut? Sebab ada kaitan kejap lagi. Deuterostome dengan protostome ni. Bukan sebab saya ngada-ngada. So anyway, bilateral ni pula, kalau you potong lain-lain, tak dapat. Bayangkan manusia, kalau you potong sini, mulut kat sini. Okay, anus kat sini. So, potong macam ni, baru you dapat sikit mulut, baru dapat sikit anus. So, that's why dia panggil sebagai bilateral lah. Anyway, bilateral ni disebabkan dia dah lebih kompleks ni, maka dia kena bahagikan secara what we call it as the body cavity dia. Waktu dia mula-mula develop into the zygote. Okay, so body cavity dia semasa dia nak develop into the zygote, daripada zygote dia nak develop into embryo, yang menyebabkan dia boleh dapat dia punya mouth and anus tersebut
So, ini dipanggil sebagai body cavity. Macam awak pernah belajar sebelum ni, okay, saya buka nota awak. Sebelum ni, awak pernah belajar dekat bahagian reproduction. Dan kita pernah discuss sikit pasal embryogenesis. Okay, kita pernah discuss sedikit dulu pasal embryogenesis. Dia jadi trophoblast, dia jadi blastocyst, and then dia akan jadi 3 germ layer ni, ectoderm, mesoderm, endoderm. Ingat tak? Ingat tak? Ada, madam. Ada. Ada eh? Ada tu maksudnya ingat ke tak? Ke korang cakap korang present je? Ingat saya harap ingat lah. Tak ingat tak apa, ini saya tunjuk balik ni. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Di mana ada 3 layer nanti dalam awak punya embryo tu. Yang ni tadi. Yang ni kan kita ada inner cell mass. Inner cell mass ni akan jadi 3 layer. Ectoderm, endoderm dengan mesoderm. So itulah yang kita nak kena tahu pasal this body cavity. Body cavity ni bermaksud ruang kosong ataupun ruang yang ada cecair lah. Ruang yang ada cecair macam blastocyst lawak tu. Itulah body cavity. But in the end of the day, this body cavity dia akan menghasilkan a few a few layers as well. Okay, a few layers as well. So, kita boleh bagikan dia kepada acelomate. Apa tu, mana dia, pseudocelomate dulu. Saya tulis dulu celomate and then celomate. Okay, so nampak kan perkataan dia blastocyst dulu belajar seal kan. So ini pun sama, celomate. So kita tengah nak belajar pasal the seal dia, the body cavity dia. So again, macam yang saya tunjuk awak tadi, ada ectoderm, endoderm, mesoderm kan. So yang bilateral ni dia dah boleh jadi 3 layer. Okay, dia menghasilkan 3 layer tersebut, which is ectoderm, mesoderm dan juga the endoderm. Manakala yang radial ni pula, dia hanya 2 saja. Dia boleh hasilkan 2 saja, which is the ectoderm dan juga endoderm. Tu sebab dia punya body plan dia macam potonglah kat mana-mana. Situ juga dia macam, you nampak macam advance ni. Setiap badan dia ada mouth and anus kan. So sebenarnya taklah dia punya, itu bermaksud dia punya digestive system dia tak berapa develop dengan baik. Okay, tak berapa develop dengan baik. So anyway, kita masuk yang ni tadi, 3 germ layer, ectoderm, mesoderm dengan endoderm ni, dia bila nak jadi kepada organ tu nanti, kita still ada macam, saya tak ingat, saya tak tahulah korang ingat ke tak, saya kena tunjuk lagi sekali lah. Waktu ni kan, zygote, blastocyst, dia dah jadi 3 germ layer ni. Lepas tu kita ada tengok sikit macam mana this germ layer, dia akan migrate to become that particular ectoderm and endoderm, and then dia akan jadi organ dia, siap jadi the notochord, siap jadi the otak and everything. Ada dalam YouTube video yang saya tunjuk sebelum ni. Maybe you can recover back dekat dalam you punya GC nanti kan, just untuk tambah kefahaman. But this layer dia akan jadi those organ lah, okay, those organs yang diperlukan. So the thing is, not all of the organism lain yang bilateral yang kita tengok ni melakukan have the same body cavity yang boleh menghasilkan the same organ yang kita dapat. Okay, saya rephrase balik ayat saya. Organ-organ tu dia boleh dapat lah disebabkan ada ectoderm, mesoderm dengan endoderm. Tapi dari segi dia punya efficiency dia, okay, dia develop into less efficient ataupun far efficient. Alright, celomate ni dia akan jadi more efficient lah sebab dia ada body cavity yang betul. Okay, so apa yang dinamakan sebagai body cavity ni? Ectoderm, mesoderm dengan endoderm ni untuk yang acelomate, ectoderm, mesoderm dengan endoderm, ecto, meso and endoderm
tak ada any cavity in between them. Okay, tak ada ruang kosong in between them to allow it to develop into a better one. Okay, so dia cuma boleh develop macam tu saja. That's why dia kurang advance berbanding pseudocelomate ni. Pseudocelomate ni dia punya endoderm, lepas tu dia ada mesoderm, lepas tu dia ada satu ruang kosong, okay, ruangan kosong. Lepas tu barulah datangnya dia punya ectoderm. Right? So dia ada satu tambahan body cavity dekat sini. So bila dia ada tambahan body cavity, maka dia ada ruang kosong dan cecair badan ni. So dia boleh develop mesoderm dengan ectoderm dengan endoderm ni, dia boleh develop into a better organ ketika organogenesis berbanding acelomate tadi yang tak ada langsung body cavity. Right? Yang celomate ni pula, okay, yang ni yang mungkin confusing lah ya, yang saya cakap tadi kan, celomate, pseudocelomate dengan celomate ni. Yang celomate ni pula, dia dipanggil sebagai complete punya body cavity yang baik. Okay, so the body cavity ni memang satu ni je yang ditambahkan. Cuma macam mana dia boleh complete? Complete dia bermaksud ectoderm, pula. Ectoderm dia. And then kita ada the body cavity, okay, this body cavity. The body cavity is being lined completely by mesoderm. Okay, itu dia punya ayat dia dan itu memang definisi dia. The body cavity being lined by the mesoderm completely. So endoderm. So saya nak bawa awak sekali lagi untuk membezakan antara yang ini dengan yang ini. Okay? Antara yang pseudocelomate dengan celomate. Sebab yang acelomate tu senang. Awak cakap tak ada apa-apa je in between them. In between the ectoderm, mesoderm dengan endoderm. Because dia tak ada langsung. A tu refer kepada dia tak ada langsung body cavity. Dia ada 3 layer tu tapi dia tak ada langsung body cavity in between of the 3 layer. Manakala yang pseudocelomate, pseudo ni maksudnya palsu kan? So, kenapa dia palsu? Sebab dia ada body cavity tu. Okay, saya lukis ni, saya menunjukkan ini sebagai COVID-19 pula, benda merepek ni. Okay, ni sebagai dia punya body cavity. Okay, wujud body cavity and that body cavity berada dekat antara mereka ectoderm, mesoderm dan juga endoderm. Dia just macam selit masuk je kat mana-mana. Antara ectoderm dengan mesoderm. Right? And then manakala yang complete ni pula, okay, complete one, the celomate ni, dia ada body cavity. There is that body cavity. And this body cavity is being completely lined by mesoderm. So atas ni mesti ada mesoderm, bawah mesti dilainkan oleh mesoderm dulu. Barulah boleh jumpa yang lain-lain. Which is the sama ada ectoderm atau endoderm. Boleh ke korang? Boleh, madam. Boleh. Just nak tunjuk dekat sini. Okay. Macam ni kan. Dia tunjuk body cavity. So dekat sini. Of course dia ada digestive cavity. Ni yang saya tunjuk kat awak ni. Dia macam satu layer saja. Okay. Saya tak tunjuk dia sepenuhnya. So kalau penuh. Akan ada satu lagi cavity lain. Yang macam kita ada dulu blastocyst semua sekali tu kan. So ada cavity yang memang dah ada dekat dalam badan kita. So di antara ectoderm. Kita tengok dekat acelomate ni. Saya besarkan sekejap. Tak boleh pula. Oh, saya ni ke? Cancel. Saya besarkan sekejap. Okey. Yang ni adalah acelomate. Kenapa dia acelomate? Sebab awak nampak dekat sini di antara ectoderm, mesoderm dengan endoderm. Okey, ni mesoderm ni dengan ni. Ada tak ruang kosong di antara ketiga-tiga ni? Ataupun cavity lain? Awak nampak dekat sini cavity kan? Tapi di antara dia orang ni yang kuning, merah dengan biru ni ada tak ruang lain yang awak nampak? Tak ada. Tak ada. So dia adalah acelomate. Sebab tak ada langsung cavity. Yang kedua ni pula, okey, kita tengok antara ectoderm yang biru, merah dan kuning. Okey, antara biru, merah dan kuning. Antara biru, merah, kuning ni ada tak awak nampak satu ruang kosong ataupun cavity lain?
Ada. Ada kan? Untuk yang ni dia mesoderm dia dengan ectoderm dia yang rapat. Okay, and then the cavity dia berada di antara sini. So cavity tu tak line lagi dengan mesoderm lain kan? So di antara macam tu saja. So dipanggil sebagai pseudocelom. Okay, inilah cavity dia. Cavity. Manakala yang celomate ni antara kuning, merah dan biru. Awak nampak tak ada kawasan kosong, ruang kosong ataupun ruang yang dipenuhi cair? Ada. Ada kan? Itu yang dipanggil. And then the ruang tu berada dekat mana? Berada dekat merah ke, kat biru ke, kat kuning? Dekat mesoderm kan, yang warna merah ni kan, dia warna merah dan ruang ni dikelilingi oleh warna merah ni, which is the mesoderm. So they completely lined by mesoderm. So maka dia adalah celom. Okay, so inilah antara benda yang paling buat student confused sebab dia nampak macam ini cavity, ini pun cavity. So macam mana? Dan inilah antara soalan-soalan yang agak popular dekat dalam UPS, dekat dalam kalau dulu ada PSPM, essay semua sekali. Ini antara benda yang sangat-sangat popular. Essay pula, structured question. Okay, antara question yang sangat-sangat popular dan you kena tahu. Alright. So, itu. Now saya nak sambung lagi. Sekejap. Yes, this one. I really did something kat sini. I really did. Okay, so and then kita dah bagi pada S-celomate, pseudocelomate dengan celomate ni. So the S-celomate ni tak banyak sangat. Okay, dalam banyak-banyak binatang yang kita cari dekat lembah-lembah yang terasing and everything tu, kita dah bagikan kepada sama ada dia tak ada body cavity, ada body cavity, means awak memang check dia orang ni daripada level dia orang daripada zygote jadi kepada embryo lagi, awak check dia orang, oh ada tak body cavity in between of dia orang punya ectoderm, mesoderm dengan endoderm, and then you dapati tak ada. So kalau tak ada, maka dia termasuk dalam acelomate. So phylum yang kita berikan kepada dia adalah phylum Platyhelminthes. Right, and then untuk yang pseudocelomate pula awak check, dia ni, organism ni daripada waktu embryo dulu, dia develop into ectoderm, mesoderm, endoderm dan dia ada body cavity, ada. So dia antara celomate dengan pseudocelomate and awak dapati dia tidak completely lined by the mesoderm. So awak letak dia dekat dalam pseudocelomate. Lepas tu, phylum dia adalah phylum Nematoda. Are you guys still existing? Are you guys still on? Yes, madam. Alright, good. And then last sekali, bila you check yang semua binatang-binatang kat lembah kita tadi tu, awak check dia orang, daripada segi embryo level dia, dia punya ectoderm, mesoderm dengan endoderm dia, ada body cavity in between them and that body cavity is being completely lined by mesoderm, maka awak kena masukkan dia dekat dalam celomate. So dekat celomate ni kita kena bagi lagi nanti. Okay, sebab banyak lagi ni, masih banyak lagi haiwan-haiwan tersebut. So, apa yang kita kena consider untuk bagikan dia? Okay, so kali ini, you need to know that the fate of blastophore pula kita panggil. The four ni maksudnya lubang. Okay, four ni maksudnya lubang, pori-pori kan, lubang-lubang. So, fate ni maksudnya adalah dia punya takdir dia. Okay, so apa ni blastophore? Macam yang you pernah belajar dalam chapter, so kita tengah tengok pasal embryo kan. So, macam you dah belajar dalam chapter reproduction dulu. Okay, kita ada blastocyst, kita ada blastomia and everything. So, blastophore tu refer kepada kita punya embryo ni dan dia akan menghasilkan lubang. Okay, dia akan menghasilkan lubang. So, this lubang yang first emerge, okay, first emerge punya lubang. Padam. Dia nak guna tahun depan. Okay, so this lubang yang first emerge, apakah takdir dia? Okay, kalau dia jadi anus, okay, kalau dia jadi anus, that lubang nanti, ni dia.
Kalau dia jadi anus sebenarnya lebih advance. Sorry, jap. Terbalik. Kalau dia jadi mouse, and then boleh juga sama ada dia jadi anus. Okay, dia boleh jadi sama ada dia punya takdir that blastophore, lubang yang first image tadi, dia punya takdir dia boleh jadi mouse ataupun dia boleh jadi anus. So kalau dia jadi mouse, kita panggil dia sebagai protostome. Kalau the first one dia jadi anus, so dia akan dipanggil sebagai deuterostome. Right, so this particular four ni nanti dia akan terus ni kan, katalah dia jadi pore first kat sini, lepas tu nanti dia akan teruslah buat pore lagi yang kedua. Okay, so kalau first one jadi the anus, lepas tu nanti second one tu akan jadi mouse dia lah. Yang first develop into mouse, dan then the second one yang keluar tu nanti akan jadi dia punya anus pula. Okay? Sebab dia penting untuk kita makan kan, sekarang kita dah jadi heterotroph, so kita kena makan benda tu kat dalam badan kita. So kita tak boleh letak makanan kita selama-lamanya dalam badan kita. Kita kena buang dia, sebab kalau tak dia akan jadi toksin kepada kita kan. So they need mouse, we need mouse and we need anus as well. So the first four yang pembukaan pertama yang jadi mouse ni kita panggil dia sebagai protostome, and apparently mana-mana yang jadi mouse ni rupanya adalah kurang advance berbanding yang first develop into anus. Okay, apparently dia kurang advance compared to dia jadi anus first. So the one yang blastophore develop into mouse ni, kita boleh bahagikan dia lagi kepada dua. Sama ada dia ada segment ataupun dia tak ada segment. Segmentation. Well, you know by the word kan, unsegmented maksudnya dia tiada segmen, manakala segmented pula maksudnya dia ada segmen. So apa tu segmen? Segmen ni macam kat university pula, dekat matric ni kan kita ada segmen segmen fizik, segmen bio, segmen kimia, semua sekali tu. So this segment lebih kepada untuk body dia lah kan. So body dia macam, let's say bahagian ni adalah kepala, bahagian ni adalah leher, bahagian ni adalah dia punya segmen tangan, bahagian ni adalah segmen dia punya kaki. Okay, so itu yang dimaksudkan sebagai segmented lah. Or you boleh juga bayangkan dia macam ada gerabak kereta api tu. Okay, macam ada gerabak kereta api tu. Yang ni ada satu carriage, ini ada satu carriage, ini ada satu carriage. So itu yang dipanggil sebagai segmen lah. So yang unsegmented maksudnya dia ada satu carriage saja. Manakala yang segmented dia ada a few carriage yang maybe boleh bawa benda lain-lain yang lebih spesifik. Right? So dia punya, that's why segmented adalah lebih advanced. Okay, that's why segmented adalah lebih advanced. So untuk yang jadi protostome ni, unsegmented kita panggil dia sebagai phylum Mollusca. Okay, yang inilah yang termasuk macam sotong, semua berada dekat sini sebab dia tak ada segmen, walaupun dia dah ada 3 germ layer tadi, ectoderm, mesoderm dengan endoderm, dan dia juga ada complete body cavity which is the coelomate, tapi disebabkan dia punya first image blastophore dia tu adalah mouth, and then dia tak segmented, maka dia berada dalam phylum Mollusca. And then untuk yang segmented ni pula kita akan bagi lagi kepada dua, sebab masih lagi banyak yang segmented ni dan diorang mempunyai evolusi yang berbeza. Okay, evolusi concern yang berbeza, bukan concern lah, evolusi advantage yang berbeza. So apa evolusi advantage yang kita kena consider dekat sini? Antaranya adalah appendage. Okay, so appendage ni dia macam limb, L-I-M-B. Macam mana cakap dia unjuran lah, dia macam unjuran. Okay, unjuran tahu? Tahu, madam. Tahu, okay. Tiba-tiba saya yang confused, betul ke itu perkataan unjuran? Saya nak cakap macam ni. Ni, lepas tu dia ada extra macam ni. Adakah ini unjuran? Yeah. Ya, betul lah. Okay, so betul lah tu unjuran. So, appendage ni maksudnya unjuran lah. So kita akan bagi pada sama ada dia unjointed
appendage ataupun kepada jointed appendage. So jointed ni lebih advanced dan phylum yang kita bagikan nama dia adalah Arthropoda. So this Arthropoda ni insect lah. Okay, you boleh bayangkan dia macam sukanya saya nak lukis tapi tahu tak lukis tak lawa. Okay, so macam this particular thing, insect, anai ke ni tak tahulah. And then untuk unjointed appendage ni pula adalah cacing. Okay, phylum Annelida, cacing tanah. Annelida. So you boleh bayangkan that earthworm tu dia ada segmen-segmen kan, tapi dia tak ada jointed appendage. Now kita pergi pada yang the blastophore tu develop into anus first. So yang ni ada dua saja. Okay, yang ni lebih advanced dan itu termasuklah awak chordata. The more advanced one. Okay. Dan satu lagi adalah Patrick Star, Echinodermata. Okay, ni phylum terus. Tata saya tulis ni maksudnya dia adalah phylum terus. Okay, so kenapa chordata lebih advanced daripada Echinodermata? It is actually because dia ada segmen. Yang ni pula dia tak ada segmen. Unsegmented. Sama je macam kita bagi dekat yang ni tadi. Kita bagi melalui segmented dengan unsegmented dulu kan. So sama juga untuk anus ni kita bagi unsegmented dengan segmented dulu. So unsegmented Echinodermata ini termasuklah the Patrick Star tadi. Maksudnya Patrick Star ni tak ada segment at all. And then Echinodermata untuk chordata ni pula macam awak. So awak ada segmen kepala, ada segmen tangan, ada segmen kaki, ada segmen perut, ada segmen lain-lain. Right, so that's all untuk hari ini. Boleh tak? Rasa okey tak? Boleh, madam. Boleh. Saya nak tambah lagi lah. Tak best pula ni je. Okay, so saya nak tambah sikit lagi. Kita tengok first kali dekat Porifera. Okay, kita tengok dekat the first phylum. Okay, apa lagi yang perlu tahu selain daripada awak kena tahu dia berada dekat mana-mana. Now, kita dah bagikan diorang ikut diorang punya phylum. Kita kena datang balik dekat kita punya phylum awal-awal tu dan kita kena apa kita panggil justifikan lagi apakah dia punya point-point yang memberikan dia kepada advantages in evolution. Sebab kalau kita just bagi macam ni saja, maka apa yang menyebabkan dia so powerful compared to fungi? Apa yang menyebabkan dia so powerful compared to plantae kan? So kita kena bagi tahu dengan lebih jelas lagi the unique characteristics of Porifera ni. Okay, supaya nampak dengan jelas yang diorang ni memang Porifera ni memang lebih advanced daripada the plantae. Okay, so Porifera ni sebenarnya dia adalah sponge. Okay, kalau dalam bahasa pasar dia adalah sponge. Sponge ni macam SpongeBob. Dia haiwan laut. Okay, dia sebenarnya haiwan laut tapi dia menetap dekat dalam laut saja. Dia rupa dia macam ni. Dah haiwan laut memanglah menetap dalam laut je, takkanlah menetap kat darat kan cikgu. So anyway, dia dalam laut and then dia macam mana cakap kan, dia duduk satu tempat. Okay, dia duduk satu tempat, dia tak bergerak sangat. Dia sessile kita panggil dia. Sessile ni maksudnya dia boleh gerak tapi dia choose untuk tak bergerak sangat sebab dia memang tak banyak energy pun. Dia macam tak berapa nak advance dah lah. Dia pun tak ada true tissue kan. So better untuk dia duduk satu tempat saja. Dia cuma gerak sikit-sikit untuk melarikan diri daripada predator sahaja. Okay. So because animal ni antara satu dia punya ni adalah antara ciri dia adalah dia punya bergerak. Okay, so anyway untuk yang Porifera ni saya tarik Okay, untuk yang Porifera ni antara unique karakteristik dia, disebabkan awak tahu dia tiada true tissue, bermaksud dia depend totally on cell. Okay, they depend totally on cell. So you need to be able to tell what cell that actually membantu dia untuk makan sebab dia heterotroph sekarang dan dia multinucleated pula, multicellular. So dia bukan just buat fagositosis je. Okay, dia just bukan buat fagositosis saja sebab dia ada banyak sel. So awak kena bagi tahu sel-sel lain dia sebab dia sekarang adalah multi-cell. So awak kena bagi tahu apa sel yang dia miliki untuk dia makan. So sel yang
dia guna untuk makan dinamakan sebagai amebocyte. Okay, amebocyte. Sebab kita tahu salah satu cara sel nak makan adalah melalui fagositosis, betul tak? Betul, madam. Okay, so caranya adalah daripada segi fagositosis. And then awak tahu yang ameba dalam protista sebelum ni, cara dia makan adalah gunakan fagositosis. So that's why sel yang memakan dalam sponge ni, kita panggil dia sebagai amebocyte. Okay, kat sini dekat nota awak ada gambar. Inilah rupa dia, okay, the sponge. Kita tengok macam, ni bukan batu karang je ke? Atau yang macam keras-keras tu kan? Yes, bila dia keluar daripada air, dia akan mengeras. Okay, and kita boleh gunakan sponge yang ni betul-betul untuk kita sagat kaki kita. Okay, kita nak macam pedicure, manicure tu kan? Inilah yang kita gunakan dan ni memang sangat mahal kalau yang pure punya. Okay. Dia bukan sponge yang macam sponge basuh pinggan. Okay, we are not talking about the sponge basuh pinggan. Itu memang sintetik punya. Okay, kita buat daripada poly something. But this is the animal. It contains cell. Okay, dalam ni ada cell. And all these cells, setiap satu sel ni tidak pula sampai menjadi tissue. But instead, each of the cell have their own, setiap sel tu ada dia punya, tanggungjawab masing-masing. So sel yang bertanggungjawab untuk makan dinamakan sebagai amebocyte. Cara dia makan adalah dengan menggunakan the fagositosis. Okay, dia buat kaki palsu and then dia akan jadi the fagositosis. Alright? Macam mana pula dengan struktur dia ni? Kenapa dia boleh nampak macam boleh berdiri seolah-olah macam plant kan? Sedangkan bryophytes tak boleh pun macam ada through stem, tissue and all sebab dia tak ada vascular system kan? So macam mana dia boleh dapat tu? Dia ada spicule. Macam mana dia boleh macam keras dan kuat? Dia ada something yang kita panggil dia sebagai spicule. Okay, so what is this spicule? Spicule ni adalah apa nama dia? Adalah satu, bukan gelatin, satu protein lah. Dia satu structure yang macam bone untuk dia. Okay, dia macam untuk menjadi bone untuk dia. Kita tak banyak dah ni nak cerita. Okay, next pula kita ada sel lain yang bertanggungjawab sebab setiap sel bertanggungjawab untuk setiap perkara dia kan. Okay, so kita ada sel lain pula yang dinamakan sebagai choanocyte. Okay, yang ni penting, choanocyte ni. Let me tunjuk dekat sini. Ni ada spicule ni tadi. Okay, spicule. Then we have the mobile amebocyte. Okay, choanocyte ni kat sini. Okay, choanocyte. Choanocyte atau nama lain dia sebab dia ada site kan. So dia adalah sel juga. So nama lain dia adalah Kohler cell. So apakah dia? Dia ni yang penting untuk generate water current. Why? Sebab sekarang diorang tak ada mulut, diorang tak ada tangan, betul tak? So macam mana sebenarnya dia nak memasukkan makanan supaya sel amebocyte ni boleh buat fagositosis dan digestkan that particular makanan. So macam mana dia buat? Ini sponge ni tadi, okay, ni sponge ni tadi, dia ada sel yang dinamakan sebagai choanocyte. Dekat sini banyak pore. Okay, dekat badan dia banyak pore, lubang-lubang, dan sel choanocyte ni berada berdekatan dengan lubang-lubang tersebut. Apa sel ni buat? Dia ada flagella. Okay, sel ni ada flagella. So the flagella dia akan rotate. Okay, dia akan berputar to the point dia akan menyedut air dari luar masuk ke dalam pore dia. Okay, ni the biggest pore. Okay, the biggest pore. Pore. The biggest pore yang dipanggil sebagai yang dipanggil sebagai osculum. Okay, so air akan keluar. Ni air masuk kan? Air masuk, dia akan keluar dari osculum tu. So air masuk secara tak langsung, dia akan bawa semua benda-benda macam microorganism bersama-sama dia lah. Okay, so this water
this water current, arah air ni di-generate oleh this koinocyte ataupun the collar cell. Again, kenapa collar cell tu boleh buat? Sebab collar cell ni ada flagella yang boleh rotate to the point dia boleh menarik air untuk masuk ke dalam dia. Boleh tak korang so far? Boleh, madam. Boleh. Okay, last sebab masa pun dah nak tamat. So last kali kita nak tengok, saya tunjuk dekat gambar ni. Okay, so gambar dia macam ni kan. Awak nampak dia macam seolah-olah tin kosong. Okay, so kita tengok dalam tin tersebut. Yang luang paling besar untuk air keluar ni kita namakan dia sebagai osculum. Air akan masuk melalui badan dia. Okay, badan dia ni sebenarnya banyak pore. Banyak lubang-lubang. So air akan masuk melalui lubang-lubang tersebut. Termasuklah sebenarnya dia punya egg dengan sperm kan. Kat sinilah juga dia orang akan masuk. Okay. So anyway, air ni bukannya boleh masuk saja-saja. Awak sendiri pun nak minum air kena sedut kan. Gunakan lot of your tissues untuk sedut air, nak stay dehydrated, nak stay hydrated saja. So diorang ni macam mana? Diorang tak ada pula nak ada mulut kan, organ ke apa. Diorang cuma ada sel saja. So sel mana yang buatkan water current ni masuk? Sel dia dinamakan sebagai koinocyte. Kenapa koinocyte? Sebab koinocyte ni dia ada flagella yang rotate menyebabkan dia boleh menyebabkan air termasuk dekat dalam dia. Nak tambah lagi best, dekat koinocyte ni rupanya ada macam collar. Okay, macam you pakai you punya baju kan ada collar kan. So dia ada benda ni. Okay, collar ni. So apa function collar ni? Collar ni turut function untuk memerangkap that particular organism ke ataupun the food particles dekat dalam dia supaya nanti bila the cell yang bertanggungjawab untuk digest ataupun makan dia kan. So sel yang bertanggungjawab untuk digest, contohnya macam this one, amoebocyte, boleh ambil dia makanan dan digestkan dia makanan. Lepas tu dia akan bagikan seluruh badan dia lah. Dia akan jalan ke seluruh badan dia. So itu je yang dia ada sebenarnya. Right, so untuk kekal dia dalam keadaan yang kukuh macam tu, dia ada spicule. So this spicule is being secreted by salah satu sel. Okay, so ada koinocyte. Apa nama spicule dia? Sekejap. Sudah lupa dah nama sel yang secret the spicule. Spicule gives sponge in this shape. Saya lupa lah nama dia. Nanti saya ingat saya beritahu Alright, so I guess sampai situ saja. Kita nampak sini ada spongiocele, so maksudnya ni ada cavity. Cavity tu maksudnya adalah ruang kosong, and then water flow in. Porocyte maksudnya sel yang menghasilkan pore tu, and then that's why dia ada pore. Mesohyl pula adalah, mesohyl is the cell. Mesohyl bukan, mesohyl is the gelatinous ataupun jelly-like structure dekat dalam dia. Alright, so that's all guys. Thank you so much for listening, and so pause recording on this page.